Saya penyanyi rakaman. Mungkin malam ni Fazli akan tersingkir. Saya kata insyaAllah. Macamnya perasaan bila Dia ada dua perasaan yang sangat utama. Yang pertama tu saya rasa lega sebab pentas GV ni sangat berat untuk saya. Yang kedua, saya rasa yang saya puas sebab saya dah bagi persembahan yang saya rasa lebih baik daripada minggu lalu. Sebab saya tahu pentas GV ni bukan pentas saya. Kerana apabila saya masuk ke GV, saya tengok latar belakang peserta yang masuk, daripada Yasin yang pernah masuk sinaran pasport kegemilangan sampailah ke Alif yang hebat menyanyi dan Kak Dip. Saya rasa mereka itu terlampau tinggi berbanding dengan apa yang saya tampilkan. Walaupun saya buat lebih baik, yang lain tu akan jauh lebih baik setiap minggu. Jadi tempat saya adalah dalam studio rakaman. Saya penyanyi rakaman, saya bukan penyanyi pentas. Kalau di studio itu kita boleh nyanyi, kalau silap kita perbaiki. Saya tetap akan hasilkan lagu-lagu, saya tetap akan menghasilkan single dan mungkin mini album. Saya tetap akan buat showcase insya-Allah sebab ramai juga minta saya buat showcase di bistro sambil saya masak. Tetapi pentas dunia nyanyian untuk bertanding dalam nyanyian, saya rasa ini yang pertama dan terakhir. Saya buat untuk anak saya. Jadi pencapaian saya tu sampai minggu keempat pun saya rasa di luar jangkaan saya. Saya ingat minggu pertama saya dah keluar dah. Rupanya tak ada penyikiran. Datuk mungkin boleh explain sikit apa macam ucapan Datuk yang tadi tu macam kedengarannya ibarat macam sedikit putus asa lah. Putus asa? Oh tidak. Sebab kalau follow saya punya perjalanan, memang ramai netizen kata lebih baik saya masak, lebih baik saya masak. Tapi sebenarnya saya memang masak setiap hari pun. Jadi kalau faham apa yang saya lakukan, saya menyahut seruan ramai netizen. Dia kata balik ke dapur masak. Jadi saya kata kepada yang nak makan, datang ke Suka-Suka Bistro. Itu platform paling baik untuk saya sebutkan nama Suka-Suka Bistro. Tapi dalam masa yang sama, saya tering nyatakan bahawa saya hanya akan berada dalam pentas nyanyian kalau tidak bertanding. Pada saya pertandingan ini terlampau dahsyat dan terlampau besar untuk saya. Dunia saya berbeza dengan apa yang kawan-kawan saya dalam GV8 buat. Tapi saya tetap bersyukur. Itu bukan putus asa, tapi permulaan baru. Kerana sekarang jutaan dah dengar nama Suka-Suka Bistro. Datuk sentap tak bila yalah komen-komen macam tu dengan apa yang berlaku malam ni, macam orang kata sesuai macam tu kan? Tak juga, sebab tadi lepas saya menyanyi tu saya baca komen dan saya reply setiap satu komen dalam Twitter yang mention dan tak mention. Ada yang cakap persembahan lebih baik, alhamdulillah saya happy. Tapi bila yang kata mungkin malam ni Fazli akan tersingkir, saya kata insyaAllah kalau tersingkir tak apa, saya pun bersyukur. Sebab pada saya agak janggal saya berada dengan kawan-kawan saya. Saya dah 10 tahun tak menyanyi, dan bila saya tengok masing-masing buat latihan, saya masih rasa terlampau kecil. Tapi ini pencapaian besar untuk saya. Sebab pada saya dah buat terbaik. Dan hari ini saya sampaikan lebih baik pada minggu lalu. Sebab apa yang saya selalu aimkan every week adalah daripada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga ada penambahbaikan. Tapi of course bila saya dapat yang terbaik pun, kawan-kawan saya tu dah jauh lebih baik. Tak terkejar saya. Datuk, macam kita tengok buat live di Ish Live yang ramai yang kata persembahan minggu ni adalah yang paling baik selama 4 minggu, dan ada yang ramai juga cakap sepatutnya Upiak yang terkeluar dan bukannya Datuk Fazli. Mungkin boleh komen sikit. Oh, pada saya tidak. Sebab saya melihat Upiak itu sebagai seorang penyanyi balada. Dan sebutan beliau sangat indah. Walaupun mungkin pitchingnya tidak sempurna, tetapi penyampaian saya tidak sehebat Upiak yang memang dah bertahun-tahun menyanyi. Pada saya, untuk orang yang menyatakan bahawa persembahan saya paling baik dalam tempoh 4 minggu, itu adalah juara di hati saya. Datuk boleh komen tak macam kita nampak bila kritikan tiap-tiap minggu kan yang sampaikan Divano sendiri kata yang dia tak mampu jadi sekuat dan setabah Datuk dengan kata boleh baca dan reply komen-komen yang dan you tak rasa ke somehow some way benda tu akan boleh jadi it will eat you out eventually sebenarnya tidak. Saya dah hadapi benda yang jauh lebih dahsyat. Saya rasa masyarakat umum tahu apa yang pernah saya hadapi. Ini hanyalah benda-benda kecil, poket-poket kecil yang saya hadapi dalam GV. Dunia saya, cabaran saya jauh lebih besar. Jadi apabila kita dah hadapi sesuatu yang jauh lebih dahsyat, apabila dikomen oleh netizen, itu adalah alah tegal biasa menjadi seorang insan seni.
Ibu ada rasa macam bila dia pun definitely tahulah kan apa yang orang komen, dia tak rasa macam tak payahlah nyanyi, tak nak anak ke. Tak ada juga sebab ibu dan isteri saya dia menyokong je, dan tiap-tiap minggu saya cakap dengan anak-anak saya, minggu ni dia dah terkeluar tau, minggu ni dia dah keluar. Memang anak-anak saya standby je sebab pada saya nak menyampaikan hajat saya ke semi-final, ke final tu terlampau jauh. Saya dah tahu, saya ukur baju di badan sendiri, dan pada saya GV ini pentas yang melonjakkan nama ramai rakan-rakan artis yang memang sedia hebat menyanyi. Kalau adalah seseorang boleh letakkan satu piala dalam bidang nyanyian saya pernah hadapi atau saya pernah miliki, saya akan belanja dia makan. Saya tak pernah memiliki apa-apa kejayaan dalam dunia nyanyian. Saya hanya penyanyi rakaman. Datuk, beza markah Datuk dengan Upiak adalah 0.5 saja. Macam Datuk ralat tak bila perbezaan tu sekecil Tipis. tu? Tidak, jujur saya nyatakan, saya berbual dengan Upiak, dia lebih layak berada di atas pentas dengan kepayahan beliau, dengan bergerak daripada Indonesia ke sini, dengan keadaan beliau yang memang serba kekurangan. Ini pentas untuk beliau mencari rezeki. Rezeki saya di bidang lain. Atau mungkin perancangan selepas ini, perancangan ada album baru ke, single baru ke? Sebenarnya saya dah terumum, saya tak sengaja dalam Twitter sebab ada yang menyokong tu, dia kata apa nak buat sebenarnya. Nantikan showcase saya yang bernama Yang Sedang-Sedang Saja yang akan diumumkan, yang akan diadakan di Suka-Suka Bistro dalam masa terdekat. Kenapa tajuk dia yang sedang-sedang saja? Macam Ada sebab. tak nak bagi orang ada high expectations ke macam mana? Ada sebab. Kalau tengok dalam 3-4 minggu, lagu Sedang-Sedang Saja itulah yang menjadi paling banyak bualan dalam Twitter, Instagram dan juga Facebook. Datuk, macam mana tak lepas ni mungkin perancangan untuk buat lagi motivate, you sebagai seorang motivator juga kan, and then banyak juga komen yang kata simply because you're a motivator and diorang sangat suka you punya positive vibes yang tak semua orang mampu, walaupun dia cuba untuk tahan jadi positif tapi you punya positive vibes tu terserlah. So you ada rasa tak macam nak buat kelas tapi saya memang masih menjadi perunding motivasi. Saya banyak buat program-program di sekolah, universiti dan syarikat-syarikat korporat. Saya masih berjalan dan berlangsung sebagai perunding motivasi. Jadi pada saya benda tu mungkin sekarang ni ramai juga minta untuk saya buat program-program motivasi suami isteri dan di kalangan selebriti. InsyaAllah saya akan tunaikan. Tak nak tag team dengan isteri ke sebab dia pun di image juga kan? InsyaAllah kalau diminta, apabila ada permintaan, saya dan isteri akan buat bersama insyaAllah. InsyaAllah. Datuk, mungkin Datuk boleh beri kita orang macam siapa yang Datuk rasa bakal bergelar juara untuk GV? Okey, saya ada 3 nama ni yang saya tak pernah berganjak. 3 nama ini kerana saya melihat bakat dan saya bersama dengan mereka, makan dengan mereka, bergelumang di pentas dengan mereka, yang saya rasa mereka boleh jadi juara tidak kira siapa. Yang pertama adalah Kak Adi Bano, yang kedua Alif Aziz, yang ketiga adalah Niki Palikat. Ketiga-tiga ini memang terlalu hebat. Mereka bertiga pernah menjuarai pertandingan nyanyian dan anybody boleh menjadi juara. It's anybody's game. Okay. Alright, thank you so much. Thank you guys. Thank you. Terima kasih. Datuk, all the best. Jemput datang Suka-Suka Bistro. InsyaAllah. Baru buka Karata Mas. Baik.